billahi minasyaitonir rajim. Sebenarnya lafaz a'udzubillah ini sebenarnya Al-Quran. Dalam firman Allah, wa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Akhirnya kita jadikan doa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebenarnya ayat itu daripada Al-Quran. Jadi Allah ajak musuh yang paling besar adalah syaitan. Yang kedua besar nafsu. Yang ketiga besar itu yang lain-lain kan. Jadi sehingga Allah ada kepada kita doa nak menghadapi syaitan ialah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Daripada firman Allah, fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Yang mana daripada perintah ayat tadi banyak benda sebenarnya. Allah sebut fa idza qara'tal Qur'an. Kalau kita tengok secara lafziah, secara zahir ayat tersebut, Allah sebut fa idza qara'tal Qur'an, apabila kamu telah selesai membaca Al-Quran. Dalam bahasa Arab ini dinamakan fi'il madhi, perbuatan yang telah lepas. Qara'ta, perbuatan yang telah lepas. Jadi kalau kita tengok secara zahir, Allah sebut apabila kamu telah selesai membaca ayat Al-Quran, fasta'iz billahi minasyaitonir rajim, maka mohonlah perlindungan Allah daripada gangguan syaitan yang terjadi. Itu zahir ayat. Yang akhirnya ulama pun di sini dapat baca a'udzubillah ni apa hukum dia? Wajib ke sunat? Yang kedua ulama ada pendapat baca a'udzubillah ni yang lebih baik sebelum ke selepas. Sebab berdasarkan zahir ayat tadi Allah suruh baca selepas baca Quran. Dan jangan pula kita ingat benda tu Allah salah ke silap pula. Jangan ada benda tu pula Allah silap kau. Itu dosa. Ada tujuannya. Yang pada ayat tadi kita lihat Allah mengajar kepada kita untuk kita memohon dengan Allah dan tidak gangguan syaitan. Yang mana syaitan inilah makhluk yang paling bahaya sekali, musuh paling besar sekali. Tapi Allah ajar ketika kita membaca Al-Quran. Dan para ulama menjelaskan kalau baca Al-Quran pun Allah suruh baca a'udzubillah. Yang kita tahu biasa-biasanya kalau kita baca Al-Quran memang bukanlah gangguan. Sebab apa? Kita jarang-jarang baca Al-Quran. Baca Quran pun jarang-jarang apabila syaitan ada gangguan. Yang kita tahu dalam masyarakat pun kita baca Al-Quran pun jarang. Jadi syaitan ada gangguan pun. Tapi dalam masyarakat pun waktu baca Al-Quran yang ibadah yang kecil pun Allah suruh minta perlindungan Allah dan perlindungan syaitan. Apatah lagi ibadah-ibadah yang besar, solat. Apatah lagi ibadah yang besar, kita nak tanyakan puasa. Apatah lagi ibadah yang besar, kita nak tanyakan haji. Itu yang dinamakan dalam fiqh mafhum mukhalafah ataupun qiyasul aula. Qiyas kepada benda yang besar. Kalau buat benda kecil pun tak boleh, yang lagi besar lagi tak boleh. Macam firman Allah di dalam Quran, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana fala takunna ma'ufin. Janganlah kata kepada ibu bapa tu harap kata sekalipun. Jadi itu maknanya qiyasul aula. Kalau pun tak boleh, lempang ke terajak ke lagi tak boleh. Bukan berarti kata dia tak boleh, yang lain tak boleh. Itu bukanlah. Yang mana itu juga daripada maksud tadi juga kita lihat. Kalau baca Al-Quran yang kecil itu pun Allah suruh baca a'udzubillah. Yang lagi besar-besar itu lagi lah. Allah perintahkan kita mohon dengan Allah dan kita gangguan syaitan. Itu daripada ayat tadi akhirnya kita jadikan doa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik. Kemudian tentang persediaan pendapat apa kita kata kedudukan membaca a'udzubillah tadi. Akhirnya ulama pun berbeza pendapat pada dua lah. Mudahnya pada dua. Yang pertamanya ada sebagian ulama mengatakan daripada ayat ini menjadi kewajipan kepada umat Islam untuk membaca a'udzubillah itu sekali setuju. Kewajipan. Kerana dalam ayat tersebut Allah memerintah. Allah suruh fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Akhirnya ulama mengambil keputusan bahawa sahaja Quran pertama mengatakan baca a'udzubillah ini wajib sekali setuju. Berdasarkan firman Allah tadi, satu perintah untuk kita lindung daripada gangguan syaitan. Kerana syaitan itu sentiasa mengganggu kita. Dan ada pendapat itu mengatakan itu hanya galakan. Galakan kepada kita sebelum baca Al-Quran itu kita baca a'udzubillah. Tidak menjadi wajib. Tapi ada sebagian ulama kata wajib membaca a'udzubillah itu sekali setuju. Jadi benda itu kita kata tak boleh. Kenapa hukum sampai jadi 2-3 itu tak boleh. Kerana nafas Allah, perintah Allah itu pun dalam keadaan yang sama-sama. Jadi kita gunalah. Tapi biasanya kalau kita lihat hukum ni kita dah lepas lah. Kalau nak kata sekali semua itu wajib itu kita dah lepas lah. Bahawa ibu kali dah kita baca a'udzubillah. Kemudian tentang akhirnya kita lihat ada masalah lain, iaitu tentang firman Allah fa idza qara'tal Qur'an. Apabila kamu telah selesai membaca Al-Quran. Yang mana ini juga benda yang diselisihkan oleh para ulama. Yang dimaksud oleh Allah ini dah baca Al-Quran itu sebelum baca Al-Quran. Kenapa mereka selisih pendapat? Kerana berdasarkan amalan Rasulullah SAW, Rasulullah membaca a'udzubillah ini sebelum daripada membaca Al-Quran. Itu dah jadi konflik. Dah jadi konflik dah. Firman Allah suruh baca lepas baca Al-Quran. Tiba-tiba Rasulullah biasa buat sebelum baca Al-Quran.
Jadi ada konflik itu. Yang kita lihat daripada masalah ini, akhirnya ulama kepada 3 pendapat tentang membaca Alhamdulillah ketika membaca Al-Quran. Zahir ayat Allah Subhanahu Wa Taala tadi, Allah perintahkan setelah membaca Al-Quran kita baca Alhamdulillah minasyaitanir rajim. Yang mana inilah pendapat ulama daripada kalangan ulama. Akhirnya ulama ada sebagian mewajibkan baca Alhamdulillah itu disyaratkan mesti lepas baca Al-Quran. Kerana Allah sebut itu. Yang mana ini mungkin jarang kita tak nampak. Lalu baca lepas baca Al-Quran kita baca surah Al-Rahim. Itu je. Belakang kita lihat yang lebih utama daripada itu sebenarnya kita baca Alhamdulillah. Kerana Allah perintah. Jadi pendapat pertama mengatakan wajib baca Alhamdulillah itu selepas daripada baca Al-Quran. Dan ada pula pendapat kedua mengambil daripada sunnah Rasulullah. Rasulullah melaksanakan baca Alhamdulillah itu sebelum baca Al-Quran, maka mereka berkata baca Alhamdulillah itu sebelum membaca Al-Quran. Jadi kenapa disebut dengan qara'ta? Jadi ulama kedua ni mengatakan disebut qara'ta itu menunjukkan bahawasanya amalan membaca Al-Quran itu amalan yang sentiasa dibuat oleh orang. Seolah-olah begitu dan sentiasa ada dan lepas dah. Jadi itu golongan yang kedua kata yang disuruh kita baca itu sebelum baca Al-Quran. Kerana Rasulullah buat begitu. Kemudian pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga ini meraihkan kedua-dua pendapat. Yang mana pendapat yang ketiga daripada kalangan ulama ini dia kata membaca Alhamdulillah itu kita buatlah. Sebelum baca Al-Quran pun kita baca, lepas baca Al-Quran pun kita baca juga. Meraihkan kedua-dua dalil ini. Kalau dalil yang pertama itu kerana Rasulullah buat begitu. Rasulullah baca sebelum baca Al-Quran. Yang kedua kita baca lepas baca Al-Quran itu kerana meraihkan firman Allah. Jadi kita buat yang dulu. Dan kita mendapat pahala. Dan perlindungan itu lebih dulu. Sebelum baca pun minta perlindungan, lepas baca pun minta perlindungan juga. Akhirnya perlindungan Allah itu menyeluruh sebelum baca, lepas baca Al-Quran. Jadi kedua-dua perkara ini sebaik yang lebih baik itu kita buat. Sebelum kita baca, lepas kita baca. Kita meraihkan ayat tadi dan juga meraihkan perbuatan Rasulullah SAW. Yang mana kita nak sebut tadi bahawasanya inilah doa yang diajar oleh Allah. Fa'idha qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitanir rajim. Allah ajar kepada kita apa doa ni. Nak menghadapi syaitan ni apa doa dia, iaitu itulah dia. A'udzubillahi minasyaitanir rajim, yang sebenarnya itu adalah ayat Al-Quran yang kita jadikan doa. Jadi kita dah ayat kedua menegaskan min syarri ma khalaq, dengan Allah daripada kejahatan makhluk. Makhluk yang paling jahat tak lain bukan adalah syaitan dan juga iblis. Kemudian yang ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqa. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Ini perkara yang ketiga. Yang Allah nak ajar kepada kita sebenarnya malam ini adalah waktu malam adalah gelap. Yang dikatakan tadi ghasiqin idza waqa. Malam adalah gelap dan malam itu sebenarnya mengandungi kejahatan. Kenapa dikatakan malam itu mengandungi kejahatan? Kerana waktu malam dalam kalau kita lihat syaitan itu lebih berkuasa di waktu malam. Kemudian begitu juga waktu malam ini bukan kejahatan syaitan ni, kejahatan manusia pun akan berkuasa. Kerana dengan gelap di malam ini akhirnya menyebabkan apa-apa yang dilakukan oleh seorang itu susah nak nampak, susah nak kesan. Yang mana itulah yang dikatakan oleh Allah tadi, kejahatan malam itu maksudnya kejahatan sama ada daripada syaitan ataupun kejahatan daripada manusia. Kerana sifat malam yang gelap itu memudahkan sesuatu perbuatan kejahatan itu dilakukan. Jadi ini perkara yang Allah tegaskan